بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Bagi orang yang suka melakukan kebaikan, maka mereka akan diberikan balasan syurga dan ada tambahan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita berjumpa pada tengah hari yang mulia ini. Mohon banyak kemaafan di atas kelewatan yang berlaku. Dan insya-Allah pada tengah hari yang mulia ini kita akan bincangkan sedikit daripada kitab Majmu'atul Ahadis Al-Muta'alliqati bi Syarwatil Bashariyah, himpunan hadis modal insan, yang mana pada tengah hari ini saya akan membicarakan kepada tuan-tuan bertajuk contoh yang baik. Satu contoh yang baik. Saya akan baca hadis ini, tuan-tuan ikut dengan saya di belakang insya-Allah. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala عبادة اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله. Baik. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, inna lillahi ta'ala ibadah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hambanya, ikhtassahum bihawaijin nas, yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan dan hajat manusia. Yafza'un nasu ilaihim, mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Baik, daripada hadis yang saya bacakan tadi, bagaimana Nabi SAW mengajak umat Islam sekalian, mengajak kita semua agar banyak melakukan amal kebajikan. Kerana kita semua ini di kalangan hamba-hamba Allah ini, ada di kalangan manusia yang Allah khususkan. Orang ni, dia ni akan tunaikan keperluan hajat-hajat manusia. Allah tak sebutlah, tak sebut simpulan bin simpulan, tak sebut kaum ini, tak sebut bangsa ini, tak sebut. Cuma Allah sebut, Nabi sebut secara umum bahawa memang ada di kalangan hamba-hamba Allah yang ramai ini golongan-golongan yang suka untuk melunaskan, suka untuk melakukan amal kebajikan, yang mana setiap amal kebajikan itu yang disebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang suka berbuat amal kebajikan.
Allah suka kepada orang yang suka berbuat amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik ini. Allah suka. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita ni, ada di kalangan kita ni orang yang memang nak buat, dia ni buat kerja kebajikan. Dia buat kerja amal Islami. Dia korbankan masa dia, korbankan tenaga dia. Antara contoh, apa dia? Ada apa? Oh gelah, tak ada apa. Baik, antara contoh yang kita buat yang saya boleh sebutkan pada tuan-tuan di Kuala Lumpur ni tuan-tuan ni, di sekitar KL, di sekitar Puduraya, di sekitar Coket dan sebagainya ni, ada golongan satu kumpulan yang kerja dia bagi makan kepada homeless. Ni ada orang nak buat. Kita pun, saya pun tak boleh fikir, bukan baru, bukan sehari dua tuan-tuan. Sudah lebih 4 tahun. Tak payah. Sudah lebih 4 tahun tuan-tuan. Mereka buat kerja. Pada step yang pertama, 4 bulan yang pertama, dia hanya bagi makan. Sampai ada kawan-kawan kata, apa duk bagi makan kat pokok ni, seolah-olah kita menggalakkan dia untuk jadi terus menjadi homeless. Betul? Ni kan? 4 bulan pertama, step pertama tak payah buat apa, bagi makan je. Tiap-tiap minggu dia bagi makan. Sampai dia begitu confident dan yakin dengan kawan-kawan kita ini. Dan masuk bulan yang seterusnya, kita buat syarat. Nak boleh makan, kami boleh bagi. Setiap minggu hari Ahad, kami boleh bagi makan. Tak ada masalah. Tapi asalkan bangun awal, jam 5 pagi tu bangun, pergi mandi. Di Masjid Jamek, di Masjid Kampung Baru ke, di mana-mana surau tu, pergi mandi, bersihkan badan, semayang berjamaah. Lepas semayang, baru jumpa dengan kami, kita makan. Itu step yang kedua. Step yang ketiga pula, dah okey, dah nampak ada perubahan dah. Yang degil, tak mau mandi, tak mau semayang, ada juga. Tak apalah, kurang-kurangnya di kalangan mereka tu sudah ada kesedaran. Yang kedua, step yang seterusnya, kita buat pula, boleh makan, semayang apa semua. Lepas makan, kita mengaji. Mengaji Quran pula. Mengaji Quran, mengaji itu, ini dan sebagainya. Maka saya sebutkan kepada golongan ini. Dalam hadis yang lain banyak Nabi sebut berkenaan dengan kebaikan. Antaranya yang Nabi sebut, pernah saya baca mungkin, ya ayuhan nas absyus salam at'imut ta'am. Amal yang saleh, kerja kebajikan ni antaranya kita bagi makan kepada orang-orang yang khususnya mustad'afin. Golongan yang lemah, golongan yang masakin, golongan orang miskin, orang yang macam homeless dan sebagainya. Ada satu pakcik tu tuan-tuan dekat Puduraya, duduk situ, duduk tidur di Puduraya tu lebih kurang 19 tahun dah. Umur 65 tahun. Kan? Jadi dalam satu talimat baru ni ada satu program mega. Dia buat besarlah, grand sikit majlis tu. Kita sembelih 5 ekor kambing. Lepas tu kira malam tu, pagi esok tu dia makan gulai kambing lah. Nasi gulai kambing. Special sikit. Ya, kita bagi makan hampir 600 paket kita bungkus dan kita bagi. Sebab keseluruhan homeless ni ada lebih kurang 700 orang di sekitar KL. Jadi kita malam tu dan ada lebih kurang 100 volunteer. 100 orang volunteers yang datang daripada selatan, daripada tengah dan sebagainya. Kita berinput di pejabat MAPIM di Kampung Baru. Kita berikan, saya diminta untuk bagi taujihat sikit. So saya bagilah taklimat, bagilah taujihat sikit, bagi semangat. Saya kata pertama, kerja yang kita buat ni kerja mulia. Sahabat ni tuan-tuan ada 7 orang. Ada beberapa muslimat dan ada muslimin. 7-8 orang yang setiap minggu tak miss. Pagi Ahad je mereka akan buat gotong royong, masak dan bagi lebih kurang 400 ke 500 bungkus makanan kepada golongan homeless ini. Setiap minggu. Kadang-kadang saya tanya duit ambil mana? Dia kata duit ni ustaz, tak tentulah ustaz. Kadang-kadang tak ada duit tabung, tak ada kami keluar duit kami lah. 600 700 seminggu yang kita keluarkan untuk belanja bagi makan kepada homeless. Tapi kita buat kelas Quran. Sebab kalau kita tak bagi makan, dia tak main kelas kita. Jadi makan menjadi medium, alat kepada benda-benda ni. Sebab tu kata ada golongan yang Allah Ta'ala sengaja, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ini, ada yang Allah bagi. Golongan ni memang dia duk fikir benda tu. Yang dia fikir apa lagi, dia nak bagi sumbangan, dia nak buat sesuatu untuk selamatkan umur dia. Walaupun kecil. Taklah ramai. Tapi golongan homeless tu target dia. Ya, dan ada yang sudah khatam. Ada yang dah boleh baca, dulu tak kenal langsung alif bata, hari ni dah boleh kuasai ikhra. Ada yang dulu tak kerti semayang, tak tahu semayang tu benda apa, tak tahu lagu mana, dengar azan saja. Tapi hari ni dah boleh semayang. Alhamdulillah. Ini kerja yang mulia yang saya beritahu pertama. Yang kedua, saya sebutkan bahawa miskin kaya ini memang Allah Ta'ala tentukan. Memang Allah dah bagi begitu dah. Sebab tu ada golongan miskin, ada golongan kaya. Yang kaya akan membantu golongan yang miskin. Hari Ahad minggu lepas kita buat program di
kita panggil Ride with Iman. Tunggang bikers, ada lebih kurang 100 orang bikers. Kita menunggang daripada pejabat PPZ wilayah di Syamlin Perkasa menuju ke Kepung, ke PPR Intan Baiduri. So di sana ada 2 program, dan sampai di sana kita buat program santai pula, santai dakwah kepada golongan-golongan ini. So sasaran kita ada 2. Satu bikers. Biker ni motor besar-besar lah, motor kecil tak ada. Kalau kapcai tu dia tak panggil biker, itu dia panggil apa? Kapcai lah kan. Rampik dia panggil, rampik dia panggil. Hak ni biker ni biasa big bike. Big bike ni maknanya orang berkemampuan boleh beli. Motor 60,000, 80,000 kan. Motor yang besar-besar lah. Saya pun pasal nak kawan dengan popok ni, saya beli juga sebiji tuan-tuan. Taklah besar sangat, 1,400 je lah. Habuan nak layan depa tu. Kan, dia katakan kita nak naik motor LC 135 kan, nak lawan dengan biker. Tak boleh, kita kena ada motor besar juga. Jadi kawan dengan popok ni. Dan bila sampai di sana, kita ada 2 sasaran program. Buat kemah semua, ada pentas depan. Kita buat 2. Satu golongan masakin asnaf, yang kedua golongan biker seorang kaya. Panggillah ahli ekspedisi, ahli Terra Rosa, menyanyi lagu Bunga Angkasa dan sebagainya. Panggil dia tu nak attract habuan, nak tarik je lah, nak tarik golongan-golongan ni supaya dia merapat dan kita boleh bagi pencerahan kepada mereka. Maknanya kita buatkan program. Maknanya miskin tak apa, tapi jangan miskin sampai akhirat. Tapi hari ni sedih tuan-tuan, di kalangan PPR tuan-tuan, rumah PPR, rumah pangsa ni, rumah flat biasa ni, Allah sedih tuan-tuan. Rumah banyak, pintu duk ada dekat-dekat 1000 pintu. Ada setengah kawasan tu punya banyak PPR, hampir 1000 pintu rumah, maknanya 1000 keluarga. Kalau kata satu rumah buruhlah 3 orang lah, kata biasa 3 orang, maknanya dah 3,000. Tapi bila saya tanya, masjid hidup tak? Masjid malam, dia kata maghrib biasa 10 orang. Maksimal 15, dia kata. 15 orang je. Kan? Masjid jadi lengang, program tak ada. Kalau tuan-tuan pergi ke flat PPR pinggiran Bukit Jalil. Di sana ada satu kawasan flat yang miskin. Golongan ni golongan setinggan, banyak ibu tunggal yang duduk di situ. Satu pakcik ni Pak Din, dia meniaga kerja runcit. Dia sebut apa tuan-tuan, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz tak percaya nak main tengok orang miskin dekat sini, Ustaz boleh main. Macam mana tu Pak Din tu? Dia kata, Ustaz main tengok lah. Dia kata, pagi-pagi yang datang beli barang di kedai runcit saya, beli apa? Beli beras setengah kilo, beli ikan seekor, beli carrot. Carrot tu dia ambil, dia potong 2. Pak Din boleh potong 2 tak? Nak beli setengah aja carrot, beli setengah. Beli cili besar, cabai besar kan, yang besar tu sebiji. Beli cili padi 3 biji. Beli belacan besar ibu jari, potong bagi kecil-kecil, timbanglah, kira lah macam mana Pak Din, 50 sen ke berapa sen ke, kira sampai macam tu tuan-tuan. Ada lagi golongan yang miskin macam tu. Tapi sama juga, tanya surau tak ada ramai Ustaz, 5 orang, 8 orang, paling-paling tinggi 10 orang. Pintu ada berapa sini? Dekat 500 pintu, dia tahu Ustaz. Allahu Akbar. Kan, maknanya sebab tu saya sebutkan tadi pada kawan-kawan yang unggas. Tuan-tuan kalau nak bagi bantuan, tuan-tuan buka dekat FB ataupun Google, nanti tulis unggas KL, nanti dia akan keluarlah dia punya cerita tentang apa yang dia orang buat kepada homeless ni. Saya sebutkan bahawa selain daripada kita nak bagi makan, kita buat kerja amal. Amal kita bukan amal macam dengan orang bukan Islam. Non-Muslim buat kerja amal, tapi amal dia amal biasalah, amal bagi makan, habislah. Kita amal salih. Kita amalun salih. Amalun lillah. Kita bukan beramal untuk sekadar nak memenuhi keperluan hidup manusia, bukan. Kerja kita buat kerja amal sebab kita nak selamatkan golongan ini. Miskin tak apa, tapi jangan miskin sampai kamu tak sembahyang. Miskin sampai kamu tak solat, tak mau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi kaya, yang bagi miskin ni Allah. Yang memberikan rezeki, Allah huwar razaq dzu quwwatil matin. Allah ini kaya, dialah yang memberikan rezeki, dia huwar razaq, dia pemberi rezeki. Dia tak perlukan apa-apa daripada kita. Kita yang mesti memerlukan Allah. Kita mesti bergantung, berpaut kepada pertolongan Allah. Hari ini kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh hidup dengan baik. Hari ini kalau tidak kerana pertolongan, bantuan Allah Ta'ala, kita tak mampu boleh sampai kepada tahap ini. Jangan sombong. Mesti semua kembali kepada Allah. Berhukum dengan hukum Allah. Sebab itu, bila saya sebutkan begitu, saya kata bagi taklimat kepada orang-orang ni. Jangan ajar Quran saja. Quran tu okey dah boleh main berimpun kerana Quran, bagus.
Tapi jangan sampai Quran saja, kena terang apa yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi janganlah sampai tak semayang, jangan sampailah mencuri, jangan sampai bergaduh. Kan? Sedih tuan-tuan, kita tak maulah susah tuan-tuan, ramai orang susah kita ni, susah tapi tak ada agama. Dalam susah miskin pula, dalam miskin papa pula, dalam papa dengan Allah pun papa juga. Sepatutnya miskin tapi dia syukur dengan Allah, dia jaga agama dia, jaga salat dia, jaga aurat dia, jaga segala-galanya, maka insya-Allah. Kan? Kalau soal sampai macam dengan apa yang berlaku di Papua, di Arakan, di Rakhine. Saya patutnya besok saya berangkat ke Rakhine untuk misi kemanusiaan. Saya pergi dah 2 bulan yang lalu dan kami dikepung oleh oleh ekstremis Buddhis. Hampir 100 orang bersenjatakan parang halau kami daripada tempat mereka untuk tak benarkan, sebab dia nampak kami nak datang bagi misi bantuan. Orang Islam di sana sungguh tuan-tuan, bukan miskin, tahap miskin lagi, saya tak boleh nak bayang tuan-tuan. Mereka dipisahkan daripada orang ramai. Orang Islam sengaja dihapuskan etnik mereka, dipisah, letak di satu pulau. Yang pulau ni kalau tuan-tuan pergi tengok, Allahu Akbar, tuan-tuan tak boleh bayang, ni baru 2 bulan lepas dia pergi. Orang sana tak jalan raya tak ada, sekolah tak ada, air bersih tak ada, rumah ni duduk dalam rumah plastik-plastik yang dibuat, dihimpun, dia catur-catur gundi-gundi, dia buat rumah dia. Lepas tu adalah orang buat shelter, kita bagi shelter kat dia, orang Malaysia bagi sumbangan, kita buat shelter, rumah panjang. Rumah panjang pun hanya rumah sahaja, buluh dibuat daripada buluh, berbumbungkan jerami dan atap nipah dan sebagainya, itu saja. Tak ada bantai, tak ada tilam, tak ada apa, tak ada tikar dan sebagainya. Itu sekadar rumah untuk mereka duduk berteduh. Air bersih tak ada, surau masjid pun buat dengan buluh gitu saja. Jalan raya tak ada, selipar pun tak pakai, pakaian pun harap yang ambil masa pok-pok ekstremis, pok-pok kerajaan junta Myanmar halau dulu ni. Adalah selai pinggang, selai baju duk gilih tu. Tuan-tuan tak boleh bayang tuan-tuan. Makan ni tuan-tuan, saya sampai duduk ambil tek lembu yang diberak waktu pagi, lepas tu tengah harinya dia macam kering sebelah, basah sebelah. Ambil yang tu gempai, panjang sekaki, jemur. Buat apa? Nak buat kayu api. Nak masak untuk tengah hari. Masak pun beras tak ada. Makanlah ubi kayu, makanlah apa kacang-kacang, kacang dal, apa yang ada di sekeliling mereka, itu saja. Ikan adalah dapat sikit duduk tepi laut, boleh tangkap ikan, lepas tu bakar dan sebagainya. Lebih tak boleh. Nak pergi ambil kayu daripada bukit, kalau keluar daripada kawasan kem pelarian, ditembak. Memang dia tak mau, dia benci melihat Islam. Junta Myanmar, mereka ini memang doktrinkan pula kepada rakyat, orang Rakhine, orang Buddha, kalau bunuh orang Islam, boleh pahala. Bunuh orang Islam, boleh pahala, masuk syurga pada pandangan agama dia. Sampai begitu. Sebab tu kalau kita tengok orang di Situate, bandar Situate, dia pegang pedang panjang. Naik motor, driver pun pegang, ni pun pegang. Pegang pedang seorang satu. Jumpa orang Islam, lebah. Kerat, pancung, kelar bagi mati. Ini yang berlaku. Dia tak mau tengok orang Islam ada di bumi. Di bumi, apa nama ni, bumi Rakhine State. Kalau dulu dia panggil Arakan, lah ni dia panggil Rakhine. Kan? Ini kemiskinan yang tak boleh elak. Kan? Tapi yang semayang tuan-tuan, masjid dibakar. Dulu ada 3,000 buah masjid. Lah ni saya ingat dalam 100 buah saja yang tinggal. Seluruh Myanmar, seluruh Arakan. Arakan dulu wilayah asing. Tahun 1948 British bawa Arakan masuk Myanmar. Waktu kemerdekaan Myanmar, Myanmar mengisytiharkan bahawa Arakan menjadi wilayah antara wilayah-wilayah dalam negara Myanmar, dalam negara Burma. Jadi nak gambarkan pada tuan-tuan, miskin memang mereka miskin, tapi yang nak semayang dia semayang tuan-tuan. Roboh masjid dia bakar, dia runtuh masjid habis semua. Yang semayang dia tetap akan datang di rumah Allah tadi, dia semayang juga. Yang nak semayang, tak mau semayang tuan-tuan, tak usah cerita. Rumah tepi masjid pun tak pergi masjid. Kan? Dengar as-salatu khairum minan naum. Kan? Dia pun jaga an-naum khairum minas salah. Tidak boleh. Kan? Tak mau semayang, dia tak pergi tuan-tuan. Tapi yang nak semayang, masya-Allah, susah mereka tuan-tuan. Susah sungguh-sungguh. Makan tak jumpa kering tuan-tuan. Baru ni keluar dalam semalam, hari Sabtu kemarin, keluar dalam paper gambar bayi yang lahir tulang. Kan? Bayi kita, saya baru dapat baby seminggu yang lalu, sihat alhamdulillah.
keluar pun segar besar, nampak 3.45 kilo, alhamdulillah. Kan? Hak ni keluar tuan-tuan, keluar tulang dah. Keluar tu dah cengkung macam orang Afrika kebuluran. Sama. Di Myanmar pun sama. Kan? Dinafikan. United Nations hantar bantuan, tapi mereka bantuan pun bantuan yang apa nama ni, yang bagi bantuan, tapi bantuan yang sampai kepada pelarian-pelarian yang beragama Buddha sahaja. Sebab dia bagi melalui kerajaan Myanmar anti-Islam, dia takkan bagi. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi ke Yangon, bandar Yangon dikuasai ekonominya kebanyakannya oleh orang Islam. Tuan-tuan tengok pasar raya besar, tuan-tuan tengok kedai makan besar, tuan-tuan tengok kedai kereta, Toyota motor, Suzuki motor, orang Islam yang punya. Hotel, 4-star hotel, 5-star hotel, orang Islam yang punya. Maknanya Islam menguasai sebahagian besar ekonomi di Yangon. Sebab tu dia marah, dia mengamuk tuan-tuan. Dia nak bunuh semua, dia nak apa ke Islam. Dan dia kata kami akan pastikan tidak ada agama yang lain di dalam tanah Rakhine ini melainkan agama Buddha sahaja. So apa yang ada dia akan bunuh. Sama juga Afrika Tengah sekarang yang sedang bergolak, sama juga di mana-mana di beberapa negara lain yang benci, yang tak mau melihat Islam itu tertegak di atas muka bumi ini. Kita di Malaysia ni pun sama, tuan-tuan, bukan suka. Orang kita dah buat kelas-kelas, kuliah-kuliah kefahaman agama ni bukan suka sangat. Kan? Orang tak apa mau sangat tuan-tuan, orang tak apa suka. Bila orang faham agama, lepas tu orang sokong kepada ulama, orang nak laksanakan undang-undang Allah macam Brunei nak buat. Brunei dah buat dah mulai 1 Mei terlaksananya secara rasminya undang-undang syariah Islam di negara Brunei. Maknanya yang mencuri akan dipotong tangan jika sabit kesalahan dan sebagainya. Perempuan yang jumpa di luar tidak menutup aurat, ditangkapnya perempuan tadi, diambil tindakan, dan suami perempuan tadi pun dikenakan tindakan kerana dayus tidak memberikan isterinya keluar di rumah dengan keadaan tidak menutup aurat. Insya-Allah kerajaan negara Brunei Darussalam target mereka sehinggalah setahun pelaksanaan ini, mereka target mereka akan jadi sekurang-kurangnya tinggal 3% sahaja jenayah di negara Brunei Darussalam. Kalau boleh sipar jenayah. Kan? Orang takkan ada yang jahat kerana apa? Orang bukan Islam pun rasa selamat, orang Islam pun akan rasa selamat, insya-Allah. Kan? Bila terlaksana. Jadi yang ni mereka tak mau, sebab tu PBB tekan Brunei. Kan? Ini pula di Malaysia kita pun berusaha untuk nak melaksanakan undang-undang syariah Islam ini, walaupun ditentang dan sebagainya. Kita berdoa, menjadi kewajipan kepada kita umat Islam untuk terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menjadikan kebaikan undang-undang Allah Taala ini baik untuk umat Islam secara keseluruhannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping itu, ianya boleh membawa kepada kebaikan kepada ummah. Sifat suka membantu dan menolong merupakan sifat yang lebih daripada bertanggungjawab dan amat terpuji. Inilah sifat sebagai pembeza antara manusia dengan makhluk yang lain. Apatah lagi ketika keperluan mendesak dan kesempitan masa, ketika itu bantuan amat dihargai dan sikap menyumbang bantuan sama ada buah fikiran, tata cara, tenaga, keuangan dan juga menenangkan hatinya merupakan tuntutan di dalam agama. Jadi maknanya Nabi, hadis yang disebutkan Nabi SAW ini, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia ni akan senantiasa ada sampai hari kiamat nanti. Saya insya-Allah hari bulan 12 ni saya akan pergi ke satu majlis open ceremony hotel, sebuah hotel yang terbesar di Eropah. Hotel ni duduk di Istanbul hari ini, dimiliki oleh seorang jutawan nombor 1 atau nombor 2 yang terkaya di Turki. Namanya Fadil, orang yang hebat, orang yang banyak memberikan bantuan kepada MAPIM, khususnya untuk kerja-kerja amal Islami, kerja-kerja amal kebajikan ini. Dia banyak buat tuan-tuan. Dan dia buat hotel ni tuan-tuan, ada 3,000 bilik. Hotel dia ada 3,000 bilik, dan di atas hotel tu dia ada, dipanggil penthouse dia tu, dia buat satu tempat untuk orang baca Quran, hafiz, dia panggil hafiz, yang tidak akan berhenti sampai kiamat. Dia buat atas bumbung hotel tu, dia buat Islamic hotel berkonsepkan syariah compliance. So dia buat atas tu, dia buat hotel, dia buat bilik, dan di sana ada hafiz yang bergilir-gilir membaca Quran hatta yaumul qiyamah, sampai kiamat. Sampai bumi ni goncang, hotel tu goncang runtuh, syahid habis dengan Syafiq api ni, masa tu baru berhenti. Ni dia ni, hotel dia. Hotel dia satu malam, bilik dia RM3,000.
Untuk 2 tahun pertama fully book. 3,000 bilik tuan-tuan. Ini orang kaya nama Fazil, bekas ahli parlimen, dan dia serahkan kawasan parlimen dia kepada Erdogan, dan dia antara orang yang banyak membantu Erdogan dalam faktor dalam kekuatan ekonomi. Dia bantu. Dan kita pun dia bantulah apa dia bagi sumbangan. Kita pun buat shelter, buat ni seluruh. Banyaklah yang kita pergi sampai Syria, sampai ke Palestin dan Mesir dan sebagainya yang kita bantu tu, antaranya juga adalah menyumbang. Ada orang-orang yang duk fikir nak buat kerja-kerja agama sebegini. Kan? Kita kadang-kadang tak boleh fikir, tapi ada. Allah letakkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Sikit lagi. Seorang yang mulia masih ada pertalian dengan Khutaibah bin Muslim. Panglima perang yang terkenal itu, orang mulia ini sudah mengorbankan semua harta dan kedudukannya, menolong orang-orang yang mendapat kesusahan, bersatu bersama orang-orang yang mendapat bencana, memberi bantuan kepada orang miskin, memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan, dan membantu orang yang dalam ketakutan. Apabila dia wafat, salah seorang pujangga bermadah, ketika tiada lagi timur dan barat kecuali semua memuji dirinya, yakni Khutaibah bin Muslim. Aku tidak tahu apa yang menjadi keutamaan tangannya sehingga dia dihilangkan dengan pedang. Dan dia kini berada di liang lahat yang sempit, padahal ketika hidupnya semua tanah yang datang menjadi sempit kerananya. Kubuat engkau menangis sepanjang air mataku masih boleh menitis, dan cukuplah bagimu apa yang disembunyikan tulang rusuk. Selepas kepergianmu, aku tidak ikut ditimpa musibah sekalipun kecemasan yang dirasai orang yang ketakutan menunggunya. Dan tidak turut bersukaria sekalipun kegembiraannya dirasakan oleh orang yang gembira besar. Kan? Itu dia sifat Qutaibah yang banyak, maknanya memberikan infak dan sumbangan serta dermanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati dalam keadaan tangannya terpotong dalam medan perang. Begitulah juga dengan apa yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Mufassirin berkata bahawa walaupun dalam suasana yang amat cemas, letih, lesu dan sebagainya, khususnya dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang yang melibatkan ramai sahabat menggali parit sebagai menyahut seruan Salman Al-Farisi, peperangan di Parsi. Satu ketika dulu dia nak buat benteng, dia gali parit, jadi musuh tak boleh main. Orang dulu-dulu bukan ada, dia ada kereta kuda aja. Jadi kuda nak lompat parit tu tak lepas, agak-agak kuda lompat tak boleh, panjang lah. Jadi dia pakai gali sebagai benteng dia. Jadi kalau dia turun, dia jatuh dalam parit dia. Jatuh dalam parit, pok di atas boleh tembak. Begitu strategi yang mereka buat. Maka dalam peperangan tersebut, ramai di kalangan sahabat-sahabat yang letih, lesu dan sebagainya. Namun Nabi SAW tetap memberikan keamanan, tetap memberikan keyakinan, motivasi dan harapan kepada para sahabat dan kaum muslimin semua. Maka kajian terhadap sikap Nabi SAW dalam menghadapi peperangan Ahzab yang besar ini boleh menjadi panduan kepada pemimpin jamaah, pergerakan dakwah dan sebagainya. Hari ini maknanya dalam keadaan begitu pun Nabi masih tunjuk teladan yang baik. Kalau sahabat Nabi ikat satu batu di perut kerana menahan kelaparan, Nabi dilihat ada beberapa batu yang diikat di perutnya juga kerana menahan. Maka Nabi menjadi motivator kepada para sahabat untuk terus berjuang, berjihad, menegakkan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita rasa rugi untuk kita nak buat kerja-kerja kebaikan. Jangan rasa rugi. Sikit pun jangan rasa rugi nak buat baik, kan? Sebab kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tak kira lelaki, buat kerja amal ni tak kira lelaki ataupun perempuan. Kan? Wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman pada Allah. Itu beza dia. Amal soleh ini nak diterima, amal kebajikan ini nak diterima Allah ataupun tidak, berdasarkan mukmin ataupun tidak dia. Kalau Islam saja belum tentu lagi. Islam ramai orang Islam, laksana boleh. Tapi mukmin tak ramai. Yang benar-benar beriman kepada Allah tak ramai. Sebab itu syarat nak diterima amal kita ini, dia beriman ataupun tidak. Wa huwa mu'min. Allah jamin, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah kata orang-orang yang beramal soleh, dia beriman lelaki perempuan, kami berikan mereka kehidupan yang baik. Ya.
Dan Allah sebut lagi, walanajziyannahum, kami akan balaskan balasan mereka dengan lebih baik lagi, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan selama ini. Yang ada buat baik, yang bagi sumbangan, yang derma jihad, yang buat itu, buat ini dan sebagainya, akan diteruskan. Kan Allah bagi berkali ganda lagi. Sebab itu Imam Al-Qurtubi sebut dalam kalimah menafsirkan hayatan thayyibah ada 5 perkara. Yang disebutkan dalam hayatan thayyibah itu 5 perkara. Kehidupan yang baik apa dia? Yang pertama, sumber rezeki dia. Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Ke mana dia dapat, daripada sumber mana dia dapat? Yang kedua, ke mana dia belanjakan. Satu, ada setengah orang dapat daripada sumber halal, jaga semua, tapi dia karaoke, dia kelab malam, dia konsert dan sebagainya. Tadi saya sembang dengan bapa kepada seorang pemain bola. Pemain bola dia kata, alhamdulillah lah anak dia ni orang jaga sembahyang. Dan ni duduk dengan JDT. Nama tak payah sebut lah. Kan? Jadi ni orang jaga sembahyang dan dia orang jaga agama. Dia ni kira nak buat lah. Dia jaga-jaga benda tu. Dia cermat. Dia kata, Ustaz, cabaran dia Ustaz, anak saya duk sebut. Dia kata cabaran kalau kata nak tengok, dia kata kalau jenis joli ni Ustaz habis Ustaz. Kan? Betina ni Ustaz keliling pinggang. Kalau jenis joli. Menterkadar haram, makan benda haram dan sebagainya Ustaz. Jadi kalau tak jaga betul-betul, dia kata memang habis. Jalan selebriti kan. Pemain bola pun selebriti juga. Hebat kan. Tambah JDT pula, kaya pula tuan-tuan. Bayar bukan sikit. Beli pun juta tuan-tuan. Kan. Begitu. Baik. Jadi dia sebutkan bahawa memang dia kata yang ni memang dia jagalah setakat yang saya tahu. Anak saya ni jaga setakat tu lah. Baik. Dan dia pun dah kahwin dah, alhamdulillah. Tapi dia tekau jenis borah tak ada apa lah. Dapat rezeki halal. Kan, tapi belanja pada pendapatan yang haram. Kan, banyak begitu. Ada setengah tu dapat yang rezeki haram dah, belanja ke tempat halal tak boleh juga. Kan, dua-dua ni mesti kena ikut agama. Pendapatan sumber mesti halal, belanja pun ke jalan yang baik. Baik. Yang kedua, dia panggil qanaah. Qanaah maknanya berpuas hati, redha dengan apa yang dia ada pada hari. Cukuplah. Dapat sebulan 5,000, boleh bayar rumah, bayar kereta, bayar menu, bayar ni apa semua, cukup. Dapatlah saving dalam 500 lagi sebulan sebagai contoh, tolak overhead apa semua, cukup, alhamdulillah. Dia boleh simpan, dia boleh main peti. Dia kata, Ustaz, tak cukuplah. Dia kata, Ustaz, malam boleh pergi sembahyang jemaah di masjid, kan, dengar kuliah. Lepas tu kalau ada usrah, join usrah. Kalau ada ceramah lagi kan nak join ke apa ke. Lepas tu balik rehat. Dia kata pagi esok bayar kerja, kan, hari minggu ada program sikit dan sebagainya, cukup. Dia kata nak apa lagi? Kan, kalau nak ikut puas, tak pernah puas, dan kita kena cari lagi dan cari dan sebagainya. Maknanya dia redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia pada hari. Macam saya sebut dululah, kawan saya ada seorang tuan, Masya Allah, sebulan dia kata, Ustaz, saya mampu saving RM50 Ustaz. Suami isteri kerja gabung dua, tolak rumah, tolak api, tolak bil api, bil utility, campur, tolak bibit, tolak tetek semua. Dia kata ada RM50 sebulan. Tu pun bulan tu kalau makan lebih sikit, keluar makan malam lebih, dia kata pakai tak ada lah. Tapi Masya Allah, seronok dia kata. Boleh setiap malam boleh pergi sembahyang jemaah, boleh terlibat sikit dengan program ni apa semua. Hari minggu ada aktiviti yang bermanfaat untuk keluarga. Maka alhamdulillah. Baik. Yang ketiga kata Nabi SAW, kata Imam Al-Qurtubi, taufik. Petunjuk daripada Allah. Allah bagi hidayah pada kita, boleh main dengar kuliah, mengaji dan sebagainya ni. Satu, taufik, inayah daripada Allah. Yang ketiga, yang keempat, sa'adah, kebahagiaan. Dia rasa bahagia, rasa tenang dia. Apatah lagi kadang-kadang Allah bagi kat dia peluang untuk dia maknanya memanfaatkan untuk dia memanfaatkan masa dan peluang ni. Dia rasa seronok sangat. Dia rasa bahagia. Yang kelima adalah klimat kepada kehidupan kita adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah jadikan kita ringan tangan untuk membantu, menderma, mewakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan begitu. Maka saya baru ni Cik Usna daripada Unggas tadi ni, dia buat program. Jadi dia minta lah, kata Ustaz kalau boleh sampaikan kepada orang yang nak infak, nak bagi sikit. Kami pun tak ada duit. Dia kata, Ustaz, kami gerak sendiri. Ada orang duk bagi-bagi gitu, kami buat. Tapi kalau orang tak bagi pun kami kena buat. Sebab kami dah janji dengan homeless ini, kami akan bantu mereka dan mereka akan mengaji dengan kami secara percuma. Jadi kalau ada tuan-tuan nak bantu kerja-kerja amal Islami ini, kerja-kerja dakwah ini, kerja-kerja bagi makan ini, makan tu medium je tuan-tuan. Tapi nak boleh bagi, tak ada duit, tak boleh buat kerja juga. Jadi dia mengharapkan sumbangan daripada tuan-tuan semua untuk kerja-kerja amal Islami dan apa saja yang kita boleh buat untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, lemah dan kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sumbangan yang bakal diberikan. Mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai penebus kepada segala dosa-dosa kita semua, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir salam.